Terlebih dahulu, salam sejahtera saya ucapkan. Nama diberi Rudi Asob, nomor metrik di 2018-208-6638, subjek CPB 2021, debat bahasa Melayu, nama pensyarah Encik Muhammad Faiz bin Bakri. Pada hari ini saya akan menjelaskan maupun mengubaskan isu LGBT di Malaysia khususnya. LGBT adalah singkatan kepada lesbian, gay, bisexual, transgender. Dan saya akan mendefinisikan LGBT. Saya akan menerangkan punca-punca LGBT, kesan negatif LGBT, langkah-langkah mengatasi LGBT, dan saya akan menyimpulkan di akhir perbincangan. Dalam pada itu, penjelasan tersebut telah dirujuk daripada AZID 2020, jurnal yang telah dihasilkan oleh beliau, dan Ismail pada tahun 2019, Haridi pada tahun 2016. Lesbian adalah perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya sesama perempuan. Gay, lelaki yang mengarahkan nafsunya sesama lelaki. Bisexual pula adalah memiliki orientasi heteroseksual dan homoseksual. Transgender pula adalah orang yang berperilaku atau penampilannya berlawanan dengan jantina. Dalam pada itu, pegawai penguatkuasa agama Islam di seluruh negara Malaysia telah menyatakan bahawa perlakuan nafsu songsang ini semakin meningkat dari semasa ke semasa dan membimbangkan rakyat Malaysia. Ismail 2019 menyatakan bahawa peningkatan isu LGBT ini di Malaysia khususnya sentiasa meningkat. Faktor-faktor LGBT yang pertama sekali adalah faktor keluarga, di mana faktor keluarga itu akan menentukan kehidupan seseorang sama ada berada pada landasan yang betul maupun yang baik. Contohnya, jika seseorang anak perempuan selalu melihat ataupun menyaksikan perlakuan negatif kekasaran daripada kaum lelaki, bapa maupun saudara laki-lakinya, akan menyebabkan ia memiliki perasaan benci terhadap wanita. Bila mana perkara ini berlaku, tidak mustahil ia mudah terjebak ataupun terjerumus dengan perkara-perkara maupun unsur-unsur lesbian. Kedua adalah faktor akhlak dan moral. Kerapuhan iman seseorang menyebabkan perkara ini berlaku, di mana kita sedia maklum bahawa setiap agama di dunia ini akan memastikan umatnya sentiasa berakhlak, beriman. Dalam pada itu, jika sekiranya berlaku di mana seseorang itu tidak akan beriman, maka dengan itu akan menyebabkan dirinya mudah terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak sehat, yang menyebabkan dirinya rosak, disebabkan iman dalam dirinya rapuh. Seterusnya pula adalah faktor kurang pengetahuan tentang agama, di mana agama adalah penting kepada setiap manusia yang ada di dunia ini dan khususnya kepada rakyat Malaysia. Agama itu akan mengajar perkara-perkara yang baik dan melarang umatnya melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya, dalam agama Islam khususnya akan melarang umatnya untuk terlibat dalam perkara-perkara maupun unsur-unsur LGBT. Sebab ia adalah merupakan larangan di dalam agama Islam. Seterusnya pula adalah kesan-kesan negatif LGBT. Yang pertama sekali, kesan terhadap individu yang terlibat, yaitu meruntuhkan nilai harga diri seseorang itu
di mana individu tersebut diumpama terjun di dalam kolam yang sangat kotor dan dalam. Apabila individu tersebut terjerumus di dalam perkara ini, menyebabkan ia sukar untuk naik semula daripada kolam tersebut, daripada kolam yang kotor yang telah saya maksudkan sebentar tadi, bahwa individu ini akan membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak menguntungkan. Contohnya unsur-unsur keterlibatan mereka dalam isu LGBT adalah perkara yang sangat tidak menguntungkan dalam diri mereka. Dan seterusnya pula masyarakat, di mana masyarakat akan menghadapi keruntuhan nilai kemasyarakatan. Kita perlu ingat bahawa masyarakat itu lahir daripada seseorang individu, dan individu itu akan melahirkan keluarga, dan keluarga itu akan membentuk satu masyarakat. Oleh itu, jika sekiranya kesan LGBT ini terpaksa dihadapi oleh masyarakat, menyebabkan masyarakat akan menghadapi kepincangan dari segi kekeluargaan, kemasyarakatan, dan sebagainya. Yang seterusnya pula adalah agama. Kita seperti sedia maklum bahawa isu LGBT ini melanggar hukum agama. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama adalah merupakan larangan yang sangat keras terhadap sesuatu agama. Contohnya agama Islam sangat melarang keras terhadap individu-individu yang terlibat sama dalam isu ataupun perlakuan LGBT, khususnya di dalam negara ini. Cara-cara mengatasi isu LGBT adalah, pertama sekali, peranan keluarga, di mana setiap keluarga seharusnya tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai ibu bapa, tidak memberi tekanan kepada anak-anak. Hal ini disebabkan Ahmad 2015 telah menyatakan bahawa tekanan yang dihadapi oleh seseorang anak menyebabkan ia terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik, rasa tidak dihargai. Seterusnya, peranan dan tanggung jawab masyarakat, di mana masyarakat seharusnya bekerja sama dalam usaha menyalurkan maklumat-maklumat ataupun segala informasi berkaitan dengan perkara ini agar pihak berkuasa mudah mengatasi, menjejaki setiap langkah yang telah dilakukan oleh individu-individu yang terlibat dalam isu LGBT. Dan seterusnya pula, memberikan bimbingan keagamaan. Agama itu sangat penting kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini, dan khususnya di dalam Malaysia, bahawa perlunya sentiasa mengutamakan kehidupan ke arah menuruti hidup beragama agar tidak tergelincir ke arah yang tidak baik dan merugikan diri sendiri. Awang 2020. Kesimpulannya, isu LGBT khususnya di negara ini perlulah dikawal agar tidak menular dan meruntuhkan ketamadunan negara Malaysia yang telah terbina sejak sekian lama. Oleh itu, kita perlulah ingat bahawa negara ini dibentuk oleh masyarakat, dan masyarakat itu dibentuk oleh sebuah keluarga, dan keluarga itu dibentuk oleh seseorang individu. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya mengenai isu tersebut. Sekian dan terima kasih.